يا من صليت بكل الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Wahida binti Muhammad Azani, pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling Semester 1 Sesi 2022-2023. Kami telah ditugaskan untuk membuat tugasan secara berkumpulan. Tugasan yang telah diamanahkan kepada kami adalah untuk mensyarahkan dan mengulas isi daripada video ceramah tentang isu ketuhanan. Tugasan ini di bawah kursus Mabahith Ilahiyat kod USI 10102 di bawah pimpinan Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wokzin. Video yang kami pilih bertajuk konsep ketuhanan, iaitu bukti Tuhan hanyalah satu, iaitu Allah, yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Dalam tugasan ini, kami menyentuh isu dari segi latar belakang video, latar belakang penceramah, isi kandungan dan ulasan yang telah disampaikan oleh penceramah dan kesimpulan. Terdapat pelbagai sumber rujukan yang telah kami ambil, antaranya sumber dari kitab suci Al-Quran, kitab-kitab ilmu dan laman internet. Latar belakang video ceramah. Video ceramah yang bertajuk konsep ketuhanan, yakni bukti Tuhan hanyalah satu, yakni Allah, ini telah disampaikan oleh pendakwa terkenal Ustaz Adi Hidayat melalui platform YouTube. Rakaman tersebut dimuat naik pada 12 Disember 2017 di saluran ceramah tinggi. Pelbagai komen positif diberikan daripada penonton-penonton berkaitan video ceramah tersebut. Selain itu, terdapat komen daripada bukan Muslim yang mengatakan beliau percaya bahawa Tuhan adalah Allah Ta'ala. Malahan tidak kurang juga yang melontarkan soalan berkaitan kemusykilan dalam perbahasan penceramahan tersebut. Latar belakang penceramah. Ustaz Dr. Adi Hidayat merupakan seorang penceramah muda berasal dari Pandeglang, Banting, Indonesia. Beliau dilahirkan pada 11 September 1984 dan berumur 39 tahun. Beliau terkenal sebagai seorang pendakwa berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang alim. Ustaz Adi Hidayat mendapat pendidikan formal di Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah. Sepanjang tempoh pendidikannya, beliau banyak menuntut ilmu daripada guru dan syekh terkenal seperti Syekh Dukali Muhammad Al-Alim dan lain-lain. Untuk kegiatan sehariannya, Ustaz Adi Hidayat banyak menyampaikan ceramah agama di serata tempat termasuklah Indonesia dan Malaysia. Seterusnya, isi kandungan ceramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah yang kita dapat dan faham dari pengisian surah ini? Surah ini menerangkan tentang kekuasaan Allah, yakni pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, pada kalimah ahad yang memberi maksud esa, tiada yang lain selainnya. Isi utama di sini yang ingin kita bincangkan adalah berkaitan dengan ketuhanan, yakni kelebihan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Isu ketuhanan ini tidak asing lagi untuk dibincangkan dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat Malaysia yang wujudnya dalam bangsa yang pelbagai kepercayaan agama. Perselisihan faham dan pertelingkahan pendapat dalam isu ketuhanan ini agak panas dan sensitif untuk dibahaskan. Isu ini bukanlah isu baharu untuk dibincangkan, malah isu atau perselisihan faham ini telah wujud sejak zaman Anbiya. Selain itu, beliau turut menyatakan bahawa Allah kata jangan sekadar ucap tetapi perlu ada pengetahuan yang mendalam tentang tauhid, iaitu dengan menuntut ilmu. Isi yang seterusnya ialah Ustaz menegaskan bahawa kita perlu mempunyai pengetahuan untuk meyakinkan bahawa kalimat membawa erti tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hal ini supaya kita sentiasa bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada golongan yang jahil, sebagaimana Nabi telah dipersoalkan oleh orang Quraisy sebelum menerima risalah Islam tentang konsep ketuhanan. Seterusnya, Ustaz Adi Hidayat ada menekankan bahawa nama Allah bukan sekadar nama yang indah, ia juga maha hebat sehingga tidak boleh disaingi dan tiada tandingan dengan yang lain. Hal ini demikian adalah kerana padanya terdapat sifat ahad yang bukan sahaja terletak padanya sifat tapi juga pada nama. Ahad bermaksud satu-satunya dan tiada duanya. Walaupun dikurangkan, maksudnya tetap kembali pada makna yang satu. Berbeza pula pada kalimah wahid yang mempunyai kemungkinan ada padanya 2, 3, 4 berbilang-bilang, iaitu mempunyai peluang menjadi yang kedua atau ketiga. Maka mustahil perkara sedemikian berlaku. Sifat ahad Tuhan berbeza dengan makhluk, tidak boleh sama kerana sekiranya sama, maka tiada perbezaan antara Tuhan dan makhluk. Perkara sebegini mustahil akan berlaku.
Input yang terakhir terdapat dalam ceramah yang disampaikan oleh penceramah terkenal yang berasal dari negara seberang ini ialah nama Allah merupakan nama yang sangat istimewa kerana dengan namanya jelas menunjukkan Tuhan berbeza dengan nama-nama lain yang dipertuhankan seperti Yesus dan Wisnu. Dalam video tersebut, Ustaz Adi Hidayat telah menerangkan tentang kajian ilmiah yang telah dilakukan melalui perbahasan ilmiah tentang nama Allah. Dalam kajian ini menunjukkan setiap huruf yang dihilangkan ia tetap kembali kepada nama yang sama. Seterusnya ulasan ceramah. Berdasarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, tidak ada keterangan yang paling baik di dalam Al-Quran daripada semua orang yang mempelajari ilmu syariat kecuali orang yang belajar ilmu Al-Quran. Maka Allah Ta'ala mengangkat statusnya yang tadinya jahiliyah menjadi khairul ummah, yakni umat terbaik. Pesan tersebut adalah yang pernah digunakan oleh Ustaz Adi Hidayat yang menjadi pembuka kepada sesuatu perbincangan itu. Dalam Al-Quran terdapat pelbagai ilmu yang boleh dipelajari. Oleh itu, penerangan mengenai sifat Allah itu Ahad banyak dinyatakan di dalam Al-Quran. Maksud kepada Allah itu Ahad adalah dia itu satu-satunya dan tidak akan ada yang dua. Kurang tidak, lebih mustahil. Satu tidak ada, akan pernah ada duanya, tidak akan kurang dari itu. Tambahan pula, Ustaz Adi Hidayat juga menerangkan apabila menyebut kalimah wahid diletakkan kepada Allah, maka harus disambungkan dengan kata illah kerana ianya tidak boleh berdiri sendiri. Oleh itu, kita sebagai seorang umat Islam perlu memahami dan mempelajari ilmu makrifat supaya kita tidak terpesong ke arah kesesatan. Seterusnya, secara amnya, sebagai seorang Muslim sudah sedia maklum akan kewajipan dalam menuntut ilmu dan begitu juga penekanan yang telah diberikan oleh Ustaz Adi Hidayat dalam video ceramah beliau supaya mendalami ilmu tauhid dengan menuntut ilmu. Berbagai dalil muktabar yang sering didengari mengenai tuntutan supaya menuntut ilmu. Antara firman Allah iaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah bahawa ganjaran kepada orang yang menuntut ilmu agama adalah akan diangkat derajatnya lebih tinggi berbanding mereka yang belum menimba ilmu. Apa yang dapat kami ulaskan daripada isi yang ketiga iaitu tujuan menyembah dan beribadat kepada Allah, antaranya ialah sebagai tanda pengabdian seorang hamba kepada Allah. Hal ini jelas membuktikan bahawa ianya dapat mendekatkan diri kepada pencipta serta meningkatkan lagi keimanan. Selain itu, apabila kita beribadat kepada Allah, ianya membuktikan tanda kesyukuran di atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak terkira seperti nikmat kesihatan, rezeki yang melimpah ruah, kesempurnaan anggota tubuh badan dan sebagainya. Akhir sekali, dapat meningkatkan rasa kecintaan kepada Allah. Pada isi yang terakhir, kami dapat ulaskan bahawa kajian yang dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat merupakan dalil akli untuk mematahkan hujah orang-orang yang berfikiran pluralisme yang menganggap semua agama itu sama. Dengan membuktikan keistimewaan dan keagungan nama Allah, kajian ini telah membuktikan setiap huruf yang dihilangkan tetap dan kekal kembali kepada nama Allah. Ia tidak membawa maksud yang lain seperti nama-nama Tuhan yang dipertuhankan oleh orang kafir. Akan tetapi sekiranya ada individu atau kelompok yang tidak bersetuju dengan kajian ini, ia bukanlah menjadi satu kesalahan kerana telah dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah la ikraha fid-din, yang bermaksud tiada paksaan dalam agama. Akhir sekali, kesimpulan, seorang Muslim wajib untuk mengenal Allah. Mengenal Allah merupakan kewajipan pertama yang harus dilakukannya sebelum menjalankan kewajipan Islam yang lainnya. Pembahasan sifat Allah SWT merupakan salah satu topik penting dalam persoalan ilahiyat iaitu ketuhanan. Perbincangan ini menjadi penting kerana ianya berkait rapat dengan akidah dan kepercayaan Islam mengenai Allah SWT. Ianya juga merupakan salah satu jalan alternatif bagi mengenal Allah SWT melalui sifat-sifatnya yang maha sempurna. Tanpa mengenalnya, seseorang itu tidak akan yakin akan mentaatinya dengan ikhlas dan redha. Rasulullah SAW melarang umat Islam daripada membincangkan isu ketuhanan, termasuklah persoalan sifat. Namun selepas di zaman sahabat, perbahasan mengenainya menjadi semakin rancak. Sifat nama Allah yang disebutkan telah menunjuk pada zat yang satu, dan jika dihilangkan setiap hurufnya, ia akan tetap menunjuk zat yang satu dan serupa. Maka kita sebagai umat Islam wajib mempelajari konsep ketuhanan supaya kita tidak terpesong atau terpedaya dengan anasir-anasir luar. يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله.